Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita bincangkan soalan SPM tahun 2019, soalan nombor 2. Rajah 2 menunjukkan corak interferensi gelombang yang dihasilkan oleh dua sumber koheren P dan Q. Jadi ini rajah 2 kamu, P dan Q, sumber koheren. Ini gelombang yang terhasil, ini jarak, ada jarak D dan kemudian ada jarak lambda panjang gelombang. Soalan 2A, apakah yang dimaksudkan dengan sumber koheren? Baik, ini je jawapan dia. Tak ada jawapan lain dah. Sama frekuensi, sama fasa. Sama frekuensi bermaksud frekuensinya sama. Kalau kita pakai cahaya, cahayanya sama. Cahaya merah dengan cahaya merah. Cahaya hijau dengan cahaya hijau. Sama fasa bermaksud dia gelombang yang sama. Gelombang air dengan gelombang air. Gelombang cahaya dengan gelombang cahaya. Gelombang bunyi dengan gelombang bunyi. Jadi gelombang yang kita nak buat bersilang ini, interference ini adalah persilangan gelombang, pertemuan gelombang. Dia syarat dia mesti gelombang yang sama dan frekuensi yang sama. Tak ada jawapan lain, ini sahaja. Pada rajah 2, lukis satu garisan yang mewakili garisan anti-node. Lukis satu garisan yang mewakili garisan anti-node. Jadi kita nak lukis yang anti-node, kita ambil yang bersilang ni. Jadi kita cantumkan yang ni. Okay. Kemudian kita label dia anti-node. Berapa banyak garisan kita nak lukis? Satu saja, sebab soalan minta satu. Jadi kita lukiskan satu. Maklumat yang berkaitan dengan corak interference dalam rajah 2 disenaraikan di bawah. Dia bagi jarak antara P dengan Q 4 cm, jarak D 20 cm, panjang gelombang lambda 1 cm. Soalan minta hitung jarak antara dua garisan anti-node yang berturutan. Kalau tahu formula, tulis terus. Kalau tak tahu, semak formula kat depan. Ini formula nombor 22 yang dilampirkan di muka surat 2 dalam soalan. Lambda sama dengan AX per D. Dia bagi lambda, dia bagi A, dia bagi X, dia bagi D. Okay, kalau kita tak tahu formula pun, kita tengok. Soalan dah bagi hint D, lambda. D, lambda. So, kita tak tahu ni nilai apa. Ni nilai A, jarak antara dua sumber. Jadi, dia nak hitung jarak antara dua garisan anti-node yang berturutan. Dia nak nilai X. Okey. Ini jawapannya. Yang pertama untuk gantian, yang kedua untuk jawapan akhir. Apakah yang berlaku pada jarak antara dua garisan anti-node yang berturutan apabila jarak P dan Q bertambah? Okay, macam mana kita nak dapat jawapan ni? Apabila jarak P dan Q bertambah. So, jarak P dan Q. Jarak P dan Q ini bertambah. Maksudnya nilai 4 ni berubah. So, kita tambah je lah nilai ni. 4 ni kita ganti dengan nilai lain. Gantilah dengan 10 ke, 20 ke, 5 ke. Gantikan nilai dia. Yang dia kata, apakah yang berlaku pada jarak antara dua garisan anti-node yang berturutan? So, ini nilai X. Nilai X lah yang kita cari. Andai kata dia bertambah. Kita tengok daripada soalan yang pertama ni kan. Yang pertama, kita ambil yang ni. Kalau kita tak tahu, kita jawab terus. Kalau kita tak tahu, kita ambil daripada sini. So, kita ada X sama dengan 4 cm. Cikgu salah dah. X sama dengan 20 cm per 4 cm. 4 cm ni jarak antara P dan Q. Sekarang dia kata P dan Q bertambah. Jadi kita ganti. Kita bertambah, kita jadikan dia 10. Jadi X sama dengan 2. 10 bagi 20 dapat 2. 2 cm. Jadi kita tengok, ni 5, yang ni 2. Bertambah ke berkurang? So, jawapan dia berkurang. Kalau kamu tahu, kamu terus tulis. Kalau kamu tak tahu, kamu tengok balik. Soalan ni, untuk dapat jawapan ni, hint dia, kata kunci dia daripada yang atas. Apakah yang berlaku pada jarak antara dua garisan anti-node yang berturutan? Jarak antara P dan Q. Jarak antara P dan Q bertambah. Kat sini. So, nilai 4 ni, kita ganti dengan nilai yang baru. Tapi nilai yang lain ni, kita pakai sama. Jangan tukar. 2 ni jangan tukar. 4 ni je tukar. Sebab dia bertambah. So, dia kata, apakah yang berlaku jarak antara dua garisan anti-node yang berturutan? Jarak antara dua garisan anti-node yang berturutan. So, kat sini kita dapat 5. So, bila kita tambah nilai ni, so, apa jadi dengan 5 tadi? Makin bertambah ke makin berkurang? So, bila kita tukar, dapat berkurang.
Okey, semoga anak-anak faham. Itu saja untuk hari ini. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.